Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Jadi kita nak latih tuan-tuan perempuan ni mengenali kedudukan isim dan fi'il di dalam Al-Quran. Itu yang paling penting sekali. Kadang kita belajar nahwu bertahun-tahun kita tak jumpa. Jadi kedudukan dia senang je 23 tu je. Ya. Semua tinggal lagi ada yang muqaddam, ada yang muakhar. Nota muqaddam, muakhar di belakang sekali. Nota ni di belakang sekali. Minggu lepas saya dah bagi 4 salinan, tapi ada dalam ni semua. Okay. Ini nota tu dalam 70% lah. Nota nahwu modern tu. Ringkas lah. Tapi tidak ada ayat Quran. Itu nota ayat biasa. Untuk kita dapat lihat perbezaan. Tidak mudah kita nak tengok clear dengan jelas macam mubtada khabar. Kita kena perhati betul-betul. Supaya bila kita baca Quran, kita tak payah tengok lagi nota di bawah ni. Terus mubtada. Cuma kadang-kadang mubtada tu tanda dia musanna, tanda dia dom marfu' dengan waw. Itu yang orang kata di pusat kesusahan kita tu. Di situlah tanda. Ya, tanda tu. Tanda far'i, tanda asli, pusat dia tu. Tuan-tuan tengok muka surat 1 hingga 30, surah pertama, surah Ali Imran, surah Al-Maidah. Tengok tu. Hari ni kita buat muka surat 7. Ya. Okey. Tengok. Qalu hadzal ladzi rudikna. Mereka telah berkata, itu qalu tu fi'il madi dari qala ya. Mabni ala dhammi. Qalu hadza. Hadza isim isyarah mabni ala sukun. Allazi isim mausul mabni ala kasrah. Ruzikna fa'il madi mabni ala sukun. Ruzikna fa'il madi mabni ala sukun. Qaf tu kan? Fa'il madi mabni majhul. Dia tak ada tu. Mabni majhul. Ruzikna. Dia tidak ada fa'il. Jadi dia na tu naik fa'il. Saya dah tak dapat mata dah. Ni nak tengok ni. Min qablu. Okey. Qablu. Wa utu bihi mutasyabiha min qablu. Min jar. Lagi dah. Ada. Qablu. Zaraf. Zaraf. Mabni ala dhammi. Ya. Dia zarah tu. Kalau dia jadi bukan zarah min qabli. Ada. Bila dia kalau tak ada, kalau itu kan jar majrur dia min qabli. Min. Ni jadi dia jadi zarah. Zarah. Cuba tengok bawah tu. Ada tak zarah? Min qablu ya. Mana? min haraf jar qablu isim zarah. Ya. Mabni ala Dhammi. fi mahali jar. Ala sebagai jar. Ya. Dia jadi bila jadi zaraf, dia mabni ikut keadaan dia, dhammi. Tapi dia duduk di bawah selepas huruf jar. Jadi kita kata fi mahali jarri. Dia sepatutnya qabli kan. Qabli. Tapi di situ dia jadi zaraf, menunjukkan masa. Okey. Yang mana Ustaz? Min qabli. Min qablu. Min tu haraf jar. Haraf jar. Sepatutnya diikuti dengan Qabli. Tapi qablu di sini dia tak boleh qabli. Sebab dia jadi zaraf. dia mabni kan. Dia zaraf, dia mabni. Tapi ada Bukan zorof dia patutnya baris bawah. Tak, dia zaraf ada mabni, ada mu'rab. Tapi yang ni dia mabni. Jadi mabni kita kata zaraf zaman mabni ala dhammi fi mahalli jarrin majrur. ada masa dia jadi
boleh jadi min qabli. Ada masa. Itu kalau ketika itu dia jadi Ya, jar majrur. Dan dia boleh jadi dah mudhaf pun ilaih. Okey. Tapi ini dalam Quran beberapa tempat saja. Inilah yang sebab saya nak suruh tanda ni, tanda benda-benda yang kita kata exceptional case yang terkecuali. Kenapa min qablu? Kenapa min ba'du? Ada tak min ba'du? Oh, sama je. Zarah. Ba'du tu zarah apa tu? Makan. Okey. Ini zaraf zaman. Zarah zaman. Jadi mak tu tanda pelat-pelat sikit dengan darab merah ke min qablu tu kan. Kita jumpa banyak. Dia ada satu buku khusus untuk menceritakan bab-bab zarah ni. Dia exceptional case terkecuali. Ya. Wa utubihi mutasyabiha, dan didatangkannya dengannya mutasyabiha. Ya. Kita ambil 2-3 ayat je hari ni. Tolong. Dia makin jauh makin dekat makin besar. Okey dah. Bila kita duduk ni, beberapa perkara kita tengok. Yang pertama kita nak tengok haraf. Haraf ya. Haraf apa haraf punya fungsi dia. Jadi kalau jumpa haraf, tanda. Haraf kita pakai dalam apa itu? Ingat tak? Dah lupa dah. Tak ada lah, kita campur-campur. Hijau, merah dan Quran hijau. Kuning. Kuning lah dia. Hijau, merah dan kuning kan. Haraf kena haraf. Bila kena haraf, sebab setiap haraf kalau yang tak mengubah baris cuma haraf nafi. Haraf nafi tak mengubah baris. Sebab ada tak mengubah baris. Muhammadun tak ada baris ubah. Ya. Ataupun kita kata la yazhabu, itu haraf nafi. Kalau la tazhab, itu haraf jazam. Okey, itu mesti ingat. Haraf-haraf tu menguasai haraf. Haraf ada 8 jenis semua sekali. Daripada 80 haraf ada 57 haraf yang bekerja, yang lain tu tak bekerja. Tak bekerja tu artinya tak mengubah. Jadi kena tengoklah apa tu kit yang saya bagi, kit berapa A. Tengok tu kit dia. Okey, tengok sini. Wow tu haraf itu haraf mabni, tak mengubah apa-apa. Wabashiril ladzina amanu. Bashiri tu kan? Tengok balik. Bashiri tu Dr. Sahak itu fi'il amar. Mabni alal kasrah, okey? Dalam tu ada fi'il tak? Ada fa'il tak? Ada fa'il tak? Ada. Fa'il dia adalah anta. Iaitu ingat, fi'il amar, dia punya fa'il dia anta, antum je. Anti atau antum. Okey. Kalau ada fa'il dalam tu. Yang selepas tu, isim selepas tu, dia automatically dia menjadi maf'ulun bih. Fi mahalli nasbin. Okey, setuju? Jadi allazina tu isim mausul mabni alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Bacaan dia. Jadi kita tahulah siapa yang Nabi gembirakan. Nabi gembirakan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang gembira, yang telah menggembirakan. Siapa dia orang beriman? Orang beriman tu adalah ya manu wa amilus solihat. Jadi itu dah jadi sifat kepada orang beriman. Orang beriman ni kerja dia manu. Jadi kalau rasa keliru, tengok pada buku kuning ni. Tengok pada buku kuning. Dalam buku kuning ni kita tak boleh nak nafikan dia punya kesahihan dia. Okey, wa amilus solihat. Tadi cakap selepas Fi'il amar. Ya. Apa dia Ustaz? Al-Azim. Maf'ulun bih. Tapi oleh kerana dia mabni, dia tak ada baris atas. Dia tetap kan? Allazina tu memang tetap baris atas. Tapi dia duduk tepat baris atas kerana dia jadi maf'ulun bih. Itu dia petua dia. Kita kena kenal tu. Saya faham muka surat 7. Tapi dekat sini dia tulis isim mausul Ustaz. Ya. Sama lah tu. Sama lah. Saya mausul lah. Allazina tu isim mausul mabni alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun
B. Kan? Maksud kita bila jumpa fa'il mesti dalam tu ada fa'il. Dan lepas fa'il tu apa juga isim dia akan jadi maf'ulun bih. Okey? Kalau tidak maf'ulun bih dia jadi maf'ulun ma'ah atau maf'ulun fi. Tapi selalunya kalau isim tu isim mausul dia jadi maf'ulun bih. Okey, mangsa. Apa pasal Bashir jadikan fi'il amal saudara? Fi'il amal sebab ini perintah. Ini perintah daripada Allah supaya Nabi memberi berita gembira kepada orang beriman bahawasanya bagi orang beriman ni pahala balasan di syurga, ya, dengan segala macam nikmatnya. Jadi Bashir tu artinya fi'il amal, menunjukkan perintah. Wahai Muhammad, berilah berita gembira. Kalau dia tak sambung dengan alazi, dia jadi bashir. Wa bashir Ra tu jadi wa bashir amanu, tak jadi ayat dah. Tak boleh buang. tak, bukan maksud tu kan. Maksud kalau jadi dia amal. Wa bashiril ladzina amanu, nak buang allazina tu. Bukan nak buang. Sabdu ke dia? Tak, macam mana menunjukkan dia tu fi'il Menunjukkan amal? fi'il amal. Empat maksudnya. Wa bashir. Empat huruf ya? 4 huruf tak? Apa tu dia ru dia basyara. Ru dia memang 4 huruf. Basyara. Basyara tu berita gembira. Telah telah mazid. Satu huruf. Ya. Asal dia 3 basyara. Ada sabdu. Jadi basyinra lah. Jadi fi'il madi tambah 1. Mazid. Kalau dia di fi'il amal, Fi'il amal basyir. Tapi bagi bawah tu sebab dia wasal dengan allazina. Tak bagi menjejakkan ayat lah. Menjadikan ayat. sebab dia disambung tu. Kalau tidak Patutnya mati kan? mati ya, mati. Itu yang maknanya menunjukkan dia fi'il amal dia. Okay. Sebab dia sambung tu. Disebabkan allazina. Oh, itu sebabnya dia kata mau yang Wa sebut. basyir. Okey, dalam Al-Quran dia kata ada wa basyirhum. Ada sama tak? Wa basyirhum. Maknanya ra tak ada bagi bawah kan? Sebab itu dia tak bersambung dengan alif lam apa tu qamariyah. Kan? Allazi tu alif lam syamsiah kan? Wa basyirhum tak ada syiri. Wa basyir bi'adzabin alim tak ada dia wasalkan. Kalau Bashir home tu mana kita nak i'rabkan? Nak i'rabkan? Nak i'rabkan wa istinaf. Bashir fi'il amal. Mabni ala sukun. Sukun Cari fa'il dulu. Dalam fi'il amal tu ada fa'il. Ada orang. Hantar. Dalam fi'il amal tu, dalam wa basyir tu Ada orang. fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Hum tu maf'ulun bih. Berikanlah kamu wahai Muhammad kepada mereka. Kalau basyiru tu kamu berikanlah kepada mereka, ya. Antum. Fa'il dia fa'il anta, anta. tapi fa'il dia maf'ul dia hum. Basyir hum. Berikanlah wahai Muhammad berita gembira kepada mereka. Ya, okey. Ya, Khalid tu. Lambat ya. Okey, tengok ni. Tengok ayat yang seterusnya. Innallaha inna. Ya, inna itu haraf nasab dan taukid. Jadi Allah lepas dia tu isim inna, betul tak? La yastahyi tu khabar inna. Khabar inna. Okey. An yadriba an haraf nasab fa'il. Yadriba fa'il mudhari' mansub bi fathah. Okey. Masalan lepas yadriba tu automatically ada fa'il. Dan kalau di isim tu isim bagi atas jadi maf'ulun bi. Okey, itu je. Anna
annahu, tengok annahu lepas anna, kalau ada isim Yang riba tadi dia punya domer mustakir dia takdir huwa. wah. Huwa tu kembali kepada siapa? Yang riba tadi kan. Ya betul. Huwa. Maknanya sesungguhnya Allah tidak malu untuk membawa contoh. Yadriba tu maknanya membawa contoh. Dalam yadriba tu ada huwa, iaitu Allah. Ya. Masalan, satu contoh, ma ba'udatan, seperti nyamuk, fama fauqaha, dan yang lebih atas darinya, lebih bawah ke atas, fauqah, atas. Mana dari sekecil-kecil nyamuk hingga sebesar-besarnya. Okay. Fa ammal ladzina amanu, maka ada pun orang yang beriman, fa ya'lamuna, maka mereka mengetahui annahu al-haqqu min rabbihim. Jangan risaulah kalau min tu rabbi. Okey? Rabbi tu majrur. Ya, bil kasrah, dan jangan lupa dia mudhaf. Dan him tu mudhafun ilaih. Dalam Quran kalau kita jumpa domain seperti who, home, him tu betul yang belakang tu, itu sebenarnya mudhafun ilaih. Dia duduk mudhafun ilaih. Dan bila dia mudhafun ilaih, sebelum dia tu mesti mudhaf. Ingat apa dia mudhaf? Mudhaf ni standard idafah jadi bila kita baca tentang mudhafun ilaih, itu isim majrur. Kalau isim majrur, kalau kita baca ya isim dia Rabbi mudhaf, hi mudhafun ilaih, Tuhan mereka. Ya. Jadi dalam Quran dia kata min jar Rabbi majrur, hi mudhafun ilaih. Dia tak sebut mudhaf. Ya, betul tak? Jadi dia tak sebut mudhaf. Maknanya bila mana ada mudhafun ilaih, maka adalah mudhaf. Mesti ada mudhaf. Tidak akan ada mudhafun ilaihi kalau tak ada mudhaf. Okey. Ya. Maknanya kalau macam tu, min dia kata Robbi tu, maknanya kita terus sebut majrur saja. Majrur. Kalau mudhaf tak payah. Tak payah. Maknanya him tu jadi mudhaf. Mudhafun ilaih. Secara Automatik. Ya. Maknanya kalau ada mudhafun ilaih, maka akan adalah mudhaf. Okey. Okey. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza. Tengok. Okey. Kita tengok fayaquluna. Kita tak boleh nak pergi detail ni, takut tak habis. Fayaquluna. Fa apa? Di bawah tu fa apa? Fa'ataf. Ingat bila sebut fa'ataf tu fa ikut dia. Okey. Okey, kalau fa'ataf dia ikut yang mana? Dia ikut, ada tak yang atas tu sebelum tu dia ikut? Fa kafaru amanu, ya, fa ya'lamu anna hakim wa amman ladina kafaru fa yaquluna. Okey. Fa yaquluna, ingat yaquluna. Fa'il apa tu? Fa'il mudhari'. Fa'il apa? Ya, fa'il 5. Fa'il 5. Dalam tu ada fa'il tak? Ada fa'il dhamir mustatir, iaitu hum. Bila ada fa'il dan fa'il, maza aradallah tu, itu kenyataan itu duduk tempat nasab jadi maf'ulun bih. Apa yang dia kata? Apa yang mereka kata? Orang kafir? Dia kata apa? Dia kata apalah Tuhan ni? Maza aradallah, apalah Tuhan ni nak? Apa yang dia kata itulah maf'ulun bih. Duduk tempat nasab jadi maf'ulun bih. Kita kena ingat, bila lepas fa'il dan fa'il mesti ada isim. Kalau tak nampak jelas, duduk tempat nasab jadi maf'ulun bih. Kita mesti ingat tu. Kita mesti ingat tu. Okey.
Ya. Dalam ini dia isim istifham Ustaz. Ya betul, itu maza tu Pertanyaan nama itu kita terjemah secara persoalan. Apalah. Maza tu isim istifham. Tapi campuran daripada isim istifham dan selepasnya itu dia duduk tempat nasab. Dia duduk tempat nasab jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia terdiri daripada isim istifham, fa'il madi kan? Fa'il. Okey. Ustaz, fa tu dia huruf jawab syarat Ustaz. Fa yang tu ni dia ada yang dia menjawab lah. Menjawab pada wa amma tu. Wa amma ni. Ustaz yang depan dia terdapat robatah kan? Mana? Fa tu fa. Rabitah. Robatah. Rabitah atah lebih kurang sama. Rabitah tu artinya Sama lah. bila buat ni you dapat ni. Dia jawab. Jawab Rabitah. Kalau dah boleh guna rabitah tu okey, dah cukup kuat dah tu. Rabitah ni artinya you do this you get this. Cause and effect. Syarat ni. Jawab syarat. Dia panggil rabitah. Ya. Macam wa ammal ladzina kafaru, orang-orang kafir apa dia buat? Fayaquluna, mereka kata apalah Tuhan nak buat ni? Dengan contoh ni. Ya. Itu maksud dia kan? Sampai mahir. Fayaquluna tufa rabitah. Dia kata li jawab bisyarti yaquluna, dia jawab bisyarti fayaquluna wa ammal ladzina kafaru. Adapun orang kafir, apa dia orang kafir ni? Fayaquluna. Orang kafir ni dia kata apa? Dia kata apalah Tuhan nak buat. Kalau dia kata wa ammal ladzina kafaru, dia tak kata fa, maka tak adalah jawab. Ya? kalau wa dia jadi wa atau. Kalau waw atau wa atau tak ada, bukan jawab. Jawab dia fa ataupun summa. Bisa jawab. Kena buka nota jawab syarat. Ada syarat, fa'il syarat, jawab syarat. Haraf syarat, jawab syarat. Syarat tu maknanya condition. If you do this, you get this. Okay? Syarat. Okay. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Tengok وما يضل. يضل tu fi'il mudhari' dan dia tidak berubah balik. Jadi ma tu akan jadi ma nafi. Betul tak ma nafi? Jadi ma nafi ya. Ya. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Bawah tu. Dia tak berbual balik. Sebab dia Ustaz, sebab apabila apa kan, Ya. ma tu dia bertemu depan dia ilah, maka ma tu akan menjadi tidak kan. Betul. Okey, sekarang ni kalau ayat biasa aja, buang ma, buang illah. Jadi apa? Buang ma, Jadi wa yutil wa yudillu bihi alfa sesat dengannya oleh orang-orang yang fasik. Jadi dalam ayat ni siapa yang sesat sebenarnya? Siapa yang sesat dalam ayat ni? Orang-orang fasik kan? Tapi yang pertama ni dia guna nafi. Yang kedua, kalau dia buang ma dengan buang ilah, tapi dalam Quran jangan buang. Dalam ayat biasa boleh buang. Kalau kita buang ma ni, dia akan kata yudillu bihil fasikun. Maka sesatlah orang fasik. Jadi tak kuat seperti mana kalau disebut yudillu bi illah. jadi dinafikan. Dia nafi, lepas tu dia kecualikan. Kuat. Macam ma Muhammadun illa rasul. Betul tak? Kalau buang ma, buang illa, nama dia Muhammadun Rasulullah. Tapi taklah kuat. Just a statement lah. Just a statement. Tak ada kekuatan tertentu. Jadi dengan ada ma dan illa, dia jadi lebih kuat. Itu guna dia, ma illa. Semua tahu, ya? Jadi maknanya Ustaz, tidaklah Muhammad itu melainkan Rasulullah.
Ya. Ya. Tapi kalau tak Muhammad Rasulullah je. Ya. Jadi normal statement. Okey. Taukid lah tu. Itulah taukid lah tu. Itu satu level taukid. Kalau nak taukid kuat lagi, inna. Kalau nak kuat lagi, innallaha kana. Itu one kind of taukid. Memang pening kepala sikit. Tapi okeylah. Kita bikin sekarang ni. Dulu untuk kita training. Cuba kita baca dari awal balik ramai-ramai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sila. Samarotin. ألا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Alhamdulillah. Okey. Kita dah nanti minggu depan kita buat semua soal lagi. Minggu depan tu cuba tengok muka soal 8 pula. Kita tengok sikit ya. Kalau cuba nanti bila balik rumah guna Quran ni baca, jangan baca Quran biasa, Quran ni tengok bagi atas tu, tengok kenapa bagi atas. Lama-lama dapat kan. Bagi atas ada 12 bab. Lepas tu dia bagi atas tapi kenapa tanda gini? Tanda far'i. Okey. Jadi itulah kemuncak kita sebenarnya. Okey, tuan-tuan tengok apa tu nota ni? Ini saya kata dalam 70% nahu lah ni. 70 ke 65. Ya. Minggu lepas saya beri ya. Kita tengok belakang sekali tuan. Belakang sekali tu. Yang belakang sekali tu. Itu saya tulis masa pergi umrah depan Multazam Masjid Nabawi. Nampak tak tu? Cuba baca yang tulisan tangan tu. Yang tulisan tangan tu atas sekali. Tak erti. Nabiyun Azimun Khalaqahul Khaliqu Alladhi lahu azimun
Ar-Rahman. Ar-Rahmanu. Saya pun tak tahu. Fi Sayyidil Kutub. Nabi itu adalah besar, dijadikan oleh Allah, oleh Khalik yang baginya besar, iaitu Maha Pemurah, yang berada di Sayyidil Kutub tu, maknanya kitab Quran lah. Ya, ni ditulis di atas makam Nabi Muhammad ni. Atas. Kalau kita tanya orang pergi Mekah 10 kali pergi pun dia semua tak tahu. Sampai tulis kan saya. Ha? Blackboard. Dia tulis dengan tulisan yang susah nak baca. Tak boleh baca. Tak boleh baca? Tak sempat pun. Tak sempat. Saya ambil gambar. Ada boleh? Ada 3 ni, ada 3 ayat. Ada 3 ayat ni. Saya suruh orang yang pergi dengan saya gitu. Ambil ni, satu orang pun tak dapat ambil. Jadi saya je ambil. Sebab dia tak boleh nak baca, tak nampak. Tulisan tu tulisan yang bunga-bunga kan. Khat. Ada 1 2 3 di sini. Ini makam Nabi Muhammad. Ini Abu Bakar. Ni Umar. Ada ni? Tak ada. 3 ni dah 3. Tunggu Nabi Isa. Ha? Ada Itu Nabi Isa. Ada cakap nanti. Ya. Okey. Allah. Okey, dia punya tulisan dia Azimun. Nabiyun. Azimun. Nabi yang maha besar, ya. Khalaqul khaliqu. Mana khalaqahu? Dijadikannya al-khaliqu. Siapa yang menjadikan dia? Nabi. Khaliq lah. Siapa dia al-khaliq? Pencipta. Mana siapa dia pencipta? Allah. Ya, Allah. Okey. Okey. Allazi lahu allazi. Siapa dia allazi? Yang siapa dia? Yang Allah ni. Jangan cari yang ni, bila allazi yang paling dekat sekali dia. Allazi lahu 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 Azimur Rahman. Azim. Allazi lahu Azimur Rahman. Azimur Rahman. Fi Sayyidil Kutub. Fi Sayyidil Kutubi. Maknanya Nabi yang besar dijadikan oleh Allah, yang baginya kebesaran Allah, ya, yang ada di dalam kitab Al-Quran. Sayyidil Kutub tu kitab Al-Quran, ya. Kalau tengok ini kena buat sendirilah kat rumah. Tuan tengok, ya. Al-kalimatu wa aksamuha. Ulah kaji balik nota-nota ustaz tu. Ya, al-kalimatu, al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Okey, tengok. Al-ismu ada banyak jenis tu. Al-insan, nampak tak? Sifat mausuf. Azimun tu sifat kepada Nabiyun. Nabi yang maha besar. Okey? Dijadikan oleh Allah, yang baginya kebesaran Allah, ya, ada di dalam penghulu kitab. Apa dia penghulu kitab-kitab? Quran lah. Tapi jarang kita jumpa bahasa ni. Jarang. Ada dua lagi tu berbunyi, yang tengah-tengah tu maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna Rasulullah. Ada maksudnya bukan Nabi itu ayah kamu, tapi dia Rasulullah SAW dan Nabi penyudah. Tujuan dia sebut itu, kalau ayah kita bolehlah kita melolong tepi tu kan. Kalau ayah kita bolehlah kita bisik-bisik, tapi ini Nabi. Nabi, ya. Terjemahan balik Ustaz.
Nabi yang Yang besar. yang besar. Nabi yang kita kata janganlah kata macam Tuhan pula besar. Nabi yang besar, Nabi yang agung. Telah dijadikan oleh Allah, telah dijadikan oleh Khalik tu yang menjadikanlah, mana Allah lah. Bukan mati juga kan kalau Ha. kau kan. Kalau aku mati. Amen. Ya? Dia wah. Khalaqahu tu Nabi ya. Bukan dia. Muhammad ada Kau belum dia. Telah dijadikannya. kamera buat. Buat lah. Okey. Nah. So tengok betul apa tu muka surat dulu ya. Surat pertama tengoklah. Ini ulang kaji tau, tuan boleh baca sendiri dan boleh faham. Tuan surat boleh faham tak ni kalau baca sendiri kat rumah? InsyaAllah faham. Betul? Tuan tengok muka surat 2 tu. Cuba terjemah. Apa maksud muka surat 2 tu? Isim laki-laki dan isim perempuan. Isim ada 2, laki-laki dan perempuan. Cuba tengok al-ismu hitam bawah tu. Muzakkar dan muannas. Tengok yang muzakkar tu, tengok ibnun. Yalah. Kalau ada alif lam, al-ibnu. Kalau tak ada, ibnun lah. Ibnun tu mana? Seorang anak laki-laki. Kalau al-ibnu, anak laki-laki itu. Falahun, seorang petani. Al-falahu, petani itu. Jadun, seorang datuk. Kalau al-jaddu, datuk itu. Boleh tak? Saya nak train supaya baca al-muannas, perempuan, wanita. Bintun, seorang anak perempuan. Al-bintu, anak perempuan itu. Falahatun, peladang tani. Peladang apa? Peladang nita. Sekarang ni ada nita ni. Al-falah tu peladang nita itu. Jaddatun, wan. Al-jaddatu, wan itu. Okey, cuba baca. Siapa nak baca ni? Salimah baca. Al-mufradu wal musanna wal jama'. Muka surat 3. Tajuk dia. mufrad, musanna, jamak. Al-mufradu. Mufrad tu maknanya satu. Ya tak? Sana. Ya. Ya, 3. Okey. Tengok al-musanna, al-mufrad tu tengok. Tengok al-mufrad. Boleh baca tak? Al-mufrad falahun muzakkar. Muzakkar. Okey, musanna kena mak asli falahani. Okey, kalau perempuan falahatani. Kalau jamak falahun dan falahatun. Itu jamak muzakkar salim, okey? Betul tak? Tengok pula jamak muzakkar salim, makna salim. Muzakkar salim tambah wanun. Ya tak? Untuk makhluk berakal. Seperti mukminun, salihun. Jamak muannas salim tambah alif ta. Untuk yang berakal atau tidak. Seperti talibatun, itu berakal. Kalau sayaratun, tak berakal. Tak berakal pun boleh pakai juga jamak muannas salim. Bukan muannas salim itu untuk perempuan berakal saja. Jamak taksir, ingat jamak taksir ada berbelah-belah pattern. Ingat ya? Talamis itu one of the pattern. Seperti talamis, pattern dia mafa'il. Aghnam, pattern dia af'al. Asatizatun, ya? Kambing. Kambing. Ya. Mufrad dia ghanamun. Mufrad dia ghanamun. Asatizah, mufrad dia ustaz. Ustaz mufrad. Kalau jamak asatizah. Okey? Taksir. Ya. Taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ni jamak yang tak ada pattern. Ya? Ya betul. Ya? Ya, tamal buta. Betul? Perempuan dia.
Jadi asatizah ni ustaz-ustaz. Jangan kata ustazah-ustazah. Kalau ustazah-ustazah, ustazatun. Kalau ustazah seorang, ustazatun, ustazatani. Kalau ramai, ustazatun. Kalau ustaz, ustazun, ustazani, asatizah, afa'ilah. Jadi perempuan. Jangan kata dia perempuan, dia lelaki tapi jamak dia tu jamak perempuan. Saya harap boleh baca ya. Nanti balik ini nota ringkas ni yang mudah, yang kita dah belajar 2 tahun. Okey. Tengok, zahabat talibu ilal ma'had. Zahabat talibani ilal ma'had. Zahabat tullabu ilal ma'had. Tengok. At-talibu seorang kan? Dia punya mufrad pun zahabah kan? Kalau at-talibani, zahabah pun satu juga. Musanna. At-talibani berapa orang? 2. Tapi zahabah depan tu masih zahabah juga. So, PL dia tak berubah. Fi'il dia tak berubah. Tetap single. Okey, kalau ramai, at-tulab ramai tak? Zahabah juga. Kalau nak ubah boleh. At-tulab letak dulu. Ya. Oh, At-tulab zahabu. jadi jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, fi'il ikut isim. Jumlah fi'liyah, fi'il tetap single. Dia single. Zahabu. Di isim. Zahabu ilal ma'had. Cik Salimah? Boleh? Okey, saya buat gini ya. Zahabal ustazu ilal madrasah. Okey, zahabal ustazu, betul tak? Okey. Terima kasih. Okey, kalau ustazani, zahabal ustazani ilal madrasah, betul tak? Kalau perempuan, kalau ramai, zahabal asatizatu, betul tak? Betul. Janganlah tukar zahabat tu lah. Al-asatizatu tu maknanya dia ustaz-ustaz. Okey, tu ramai budak-budak keliru masuk jawab periksa. Okey. Okey. Okey, nanti cubalah baca sendiri muka surat 4, 5. Ini insya-Allah perfect dah ni. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, sifat mausuf. Tengok sifat mausuf. Lepas tu idafah. Idafah ni mudhafun ilaih kan? Okey. Tengok muka surat 14 tu al-af'al campur ad-dhamair, lepas tu maf'ulun bih. Muka surat 14. Dia beritahu di situ daraba campur dengan huwa. Bagaimana bunyi? Darabahu. Mana dia fi'il dia? Mana dia daraba fi'il daraba. Mana dia fa'il dia? Di mana huwa duduk? Dalam daraba. Yang hu tu? Dia punya maf'ulun bih. Mangsa. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kalau ada 2 dhamir dalam fi'il, dhamir pertama tu fa'il, dhamir kedua maf'ulun bih. Macam saya kata darabtuhu, darabtuka. Siapa dia fa'il? Darabtuka. Tu. Fa'il dia maf'ulun bih dia ka. Okey, cuba i'rab. Ni sukun. Okey. Mabni jangan kata bi, mabni ala sukun. Tu sebut dulu dhamir. Tu
Dome, Tasir. mutasir, mabni ala domi. Betul. Fi mahali. Sebut dulu fi mahali rafi'in. Okey. Ni ka ni saya harap jangan silap. Cuba elokkan ramai-ramai. Sebut dulu apa nama domain. Okey, mabni ke tak? Ala Fatih. Dan dia jadi apa situ? Kalau maf'ulun bih kena kata fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ini fi mahali rafi'in fa'il. Okey. Kalau orang macam ni lah boleh i'rab benda macam ni hebatlah, betul saya kata. Betul. Bukan senang nak i'rab ni. Bukan senang kalau tak berfikir betul-betul. Okey. Maknanya tiga pecah tu lah. Ya? Bakar dengan apa? Ya, pecah. Asal dia daraba campur dengan anak, campur dengan antan. Okey. Darab tu kan. Tak dia kata daraba anak anta, tak boleh. Dia tahulah memang kita baru belajar di SAR kan. Tapi dia kata darab tu kan. Okey. Sekarang ni cuba sambung ni. Darab tu ni sambung ni. Jadi ini betul. Okey. Cuba sambung. Darabtum. Okey. Boleh? Betul. Betul ya? Cuba sambung lagi. Beri makna dulu. Apa makna ni? Darab antum anak. Betul. Anta campur anak. Cuba beri makna dulu apa makna. Ini saya pukul awak. Ini kamu pukul saya. Jadi cuba tulis betul-betul. Darab tu ni. Darab tadi darabtum. Darabtum. Sekarang ni campur dengan ana pula. Macam mana nak buat ni? Nak campur dengan ana ni. Kamu pukul saya. Macam mana tulis? Apa dia punya tayar ni? Okey. Dalam Quran ada tukarkan wa ni jadi darabtumu ni. Kan ada ba' i'lal ibdal kan? Darabtumu ni saya. Okay. Jadi kalau jumpa darabtumu ni, Ustaz, dalam sini dia tulis doroba campur antum, dorobakum. Dorobakum campur antum sama dorobakum. yang mana doroba campur? Antum. Doroba campur? Antum. Antum, betul lah. Dia bunyi dorobakum. Betul? Tapi Ustaz tulis dorobakum. Dorobakum. Ini siapa pukul siapa? Ini siapa pukul siapa? Ini saya, ini kamu semua pukul saya. Ramai tak? Ini dia pukul kamu. Betul lah? Dia pukul kamu. Dalam doroba ni ada hua. Dia pukul kamu semua. Doroba campur dengan antum. Memanglah dorobakum, betul lah? Dorobakum, dia pukul kamu. Betul? Kalau kamu pukul dia, betul. Darabtum, kamu pukul dia. Darabtumuhu.
Ini yang susah sikit bab ni. Bab fa'il dan dhamir. Okey. Satu lagi kalau boleh jawab. Token. Saya pukul saya. Ni. Daraba ana campur ana. Ni. Okey, dalam Quran banyak. Daraba campur ana campur ana. Darabtuni. Darabtuni pun tak ada. Tak ada tahu. Darabtuni. Darabnani. Darabna tu perempuan. Dia gini, dia jadi darabtu Tu saya. nafsi. Diri. Dia lain daripada yang lain. Dia kena dua perkataan. Darabtu nafsi. Saya pukul diri saya. Maknanya itu diri kan Ustaz? Nah. Jadi kalau Dalam Quran ada tak? Dalam Quran ada tak nafsi? Ada. Banyak Okey. Okey, sekarang tuan kita buka perkataan majas mursal. Ingat ya? Tuan ingat apa tu? majas mursal. Majas ni kita ambil satu contoh yang paling mudah sekali, iaitu haza asadun yakulul ghazalah. Okey, itu ingat saja. Singa makan apa tu usa. Memang betul singa makan usa. Tapi kalau kita kata al asadu yatakallam fawqal mimbar, kalau singa bercakap atas mimbar, maka itu adalah majaz. Dia meminjam perkataan singa untuk menggantikan seorang yang garang, dengan syarat singa dan orang itu betul-betul garang. Itu dia konsep majaz mursal. Kalau dia banding seekor singa dengan wanita yang baik, tak boleh. Wanita mana ada garang? Tak boleh ya. Jadi orang garang ni, orang lelaki biasanya garang. Seorang lelaki yang garang sedang berucap macam singa. Okey. Tetapi dalam majaz mursal, tuan-tuan jangan lupa, dia tak ada alat. Dia tak ada wajah syabah. Okey. Dan dia tidak ada musyabah. Betul tak? Ini kita ulang kaji ya. Ingat, di bawah bayan ada 4. 1 tasbih. Tasbih 4 ada. Setuju? Apa tu Zarina setuju? Ni, boleh setuju betul? 4. Ada musyabah, Ruslina. Ada musyabah, ada musyababi, ada alat, ada wajah syabah. Ingat tu. Dalam isti'arah dia tidak ada tiga-tiga tu. Yang ada musyabah bi saja. Okey? Begitu juga dalam kinayah. Begitu juga dalam majaz mursal. Yang ada hanya musyabah bi saja. Setuju? Macam kalau kita kata asadun yatakallam fawqal mimbar. Asadun yatakallam fawqal mimbar. Asadun itu adalah musyabah bi kepada orang garang, seorang guru yang garang, yang mana dia tak ada di situ. Okey? Alat tak ada, wajah tak ada. Yang adanya musyabah bi saja. Cuma dia situ dia nyatakan perkataan-perkataan yang dinamakan qarinah. Okey? Qarinah yang menunjukkan itu bukan singa betul. Itu adalah seorang lelaki yang garang. Apa dia qarinah dia? Mimbar. Ya, takallama. Mimbar, takallama. Itu dia katakan qarinah. Qarinah yang menunjukkan bahawasanya ataupun kalimah-kalimah suasana keadaan yang menunjukkan itu bukan singa sebenar. Itu adalah kalimah singa yang dipinjamkan untuk menunjukkan orang garang. Jadi oleh sebab itu majaz mursal adalah
Ingat lagi tak? Majaz mursal ialah kalimah yang digunakan bukan pada tempat yang betul. Kalimah yang digunakan bukan pada tempat betul, dengan syarat ada hubungan yang menunjukkan ia bukan makna yang betul. Boleh? Dengan syarat dia ada kalimah yang menunjukkan dia bukan makna singa yang betul. Itu nama dia qarinah, ataupun kita kata hubungan. Okey. Jadi bila kita sebut tentang majaz, dengan sendirinya dia tidak ada musyabah, dia tidak ada alat, dia tidak ada wajah syabah, yang dia ada hanya musyabah bi dengan qarinah. Betul? Boleh faham tak? Dengan yang ada musyabah bi itu singa, qarinahnya ialah takallama dengan al-mimbar, menunjukkan itu bukan singa. Okey. Tuan-tuan faham ni? Ini duduk dalam mana? Badai ke bayan? Bayan. Bayan. Tuan-tuan ingat ayat singa tu dulu. Ya. Sebab kalau kita terang secara resmi sangat, tuan-tuan nak faham. Okey. Tuan-tuan peganglah betul-betul. Balik nanti tuan-tuan duduk di rumah, hafal betul-betul yang saya bagi tu. Okey. Supaya kita ya, dapat membezakan mana majaz, mana isti'arah. Ingat, kalau isti'arah, apa ayat dia? Kalau isti'arah, Cik Salimah, tengok nota. Ibrahim ayat 1 ya. Kitabun anzalnahu litukhrijan nas minaz zulumat ilan nur. Kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengeluar manusia dari gelap ke cahaya. Gelap di sini musyabah bi kepada al-kufru, betul tak? Okey, ingat satu dulu. Ingat zulumat dengan nur. Bagaimana pula dengan kinayah? Apa dia ayat kinayah? Al-Isra ayat tu, ayat berapa? Wala taj'al yadaka maghlulatan. Jadi ingat, apa beza isti'arah dengan kinayah? Kinayah dia lebih pada dua perkataan. Yadaka maghlulatan ila unukika, macam peribahasa. Tapi isti'arah satu perkataan saja. Dia punya musyabah bi dia one word only. Ingat? Beza dia. Kalau kinayah lebih pada dua. Jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu, terikat di leher. Buat perkataan tu, yadaka maghlulatan ila unukika. Lepas tu wala tabsutha kullal basti. Buat perkataan ni untuk menggambarkan sifat bakhil tu, dan boros tu beberapa perkataan. Itu kinayah. Ya. Ingat, yadaka maghlulah. Lebih pada dua perkataan. Musyabah bi dia. Musyabah tak ada, Cik Salimah. Musyabah bi saja dia. Ingat, hafal tu je dulu. Jangan hafal banyak ayat. Lepas tu kita tambah satu ayat. Akhirnya anda mahir. Ni lepas ni kita masuk tibak dengan tu. Tibak kita dah belajar 3 kali lah. Kan ni kita masuk secara detail. Okey. Kan? Nampak tak tu? Itu dia maksud majaz ya. Macam Tuhan kata, alam nashrah laka sadrak. Ya, tidakkah kami lapangkan dada awak? Itu adalah majaz. Dada tu, ini dada. Tapi yang Tuhan maksudkan, dada tu dipinjam untuk memberi makna apa yang dia nak lapangkan tu dalam dada tu, iaitu hati. Hati dalam dada tu, hati. Ya, yang tak dilapangkan hati. Dalam hati, dalam dada tu, anggota dalam dada tu, bukan dada itu sendiri. Jadi di sini dia kata majaz mursal
Dia kata berbentuk apa tu, mahalliyah. Mahali tu tempat. Mahalliyah tuan-tuan dengar tu mahalliyah. Tempat dia ada 8 jenis semua kan? Ingat 1, 2 tu dulu. Yang pertama tadi saya sebut tu tadi, ya. Majas musalli, musyabah ini satu perkataan saja. Satu perkataan saja. Setakat ni kita nampak satu perkataan saja. Majas, kecuali kinayah. Okey. 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 Kita tengok nombor 1 ya. Majas ada pelbagai jenis. Pelan-pelan ya, pelbagai jenis. Nombor 1. Habis ni kita balik. Nombor 1. Ayat dia surah Nuh ayat 7. Ni saya dah buat kali kedua, ketiga ni. Tak apa, tuan-tuan ni. Surah Nuh, majas. Ada berapa banyak? Ya? Ada berapa banyak majas Musa? Majas Musa ada 8. Ada 8. Nombor 1, ayatnya wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Muka surat 129. Tulis nombor 1 ya. Kita jangan tulis, kita baca kitab je. Kita jangan tulis di hitam banyak. Muka surat 129. Doktor je besar. Doktor je besar. 129. Nombor 1 kulliyah nama dia. Tuan-tuan balik nanti tulis kulliyah. Ayat 129 atau page? Page 129. Ayat Nuh Ustaz. Ayat Nuh nombor 7. Nuh ayat 7. Ini cerita tentang umat Nabi Allah Nuh. 3 ya? Itulah saya masalah. Tak pakai magnifying glass. Oh, baru nampak 3. Tidak nampak 2. 139 Minta maaf ya. Lain kali kalau saya kata 2, tuan-tuan baca 3 lah. Ulama. Yang ini jenis-jenis. Ya. Ustaz, yang ini jenis majas Musa. Ini mewakili majas, jenis-jenis majas. Saya yakin kalau saya terang dengan cara macam ni, anda semua boleh mudah ingat. Tapi balik kena buat rangka kat rumah sendiri. Nombor 1 dia panggil kulliyah. Cuba sebut kulliyah. Kuliah ni mana semua. Okey. Ceritanya begini. Ya? Kulliyah. Kuliah Ustaz Berunduk. Kuliah. Janganlah tulis Ustaz Berunduk. Nombor 1 majas kuliah. Nombor 1. Sebab dia kata ketika saya menyuruh mereka untuk minta ampun, mereka ni, tuan-tuan puan, mereka umat Nabi Nuh ni meletakkan jari-jari ni, ja'alu asa, tengok sini. Mereka mengambil jari-jari mereka, semua jari letak dalam telinga. Tapi adakah maksud semua jari? Tidak. Jari tu ada 5. Tuhan sebut semua. Sebut semua tu bukan erti 5, tapi erti 1. Jadi dia di sini dia sebut semua tapi maksud 1. Okey. Apa tujuan dia sebut semua? Sebab nak tunjuk betapa jahatnya umat-umat Nabi Allah Nuh ni. Tutup sampai dengan 5 jari. Tapi sebenarnya 1 saja. Jadi di sini maksudnya dia sebut 5 tapi yang maksudnya 1. Sebut 5 maksud 1 tu nak menunjukkan betapa hebatnya kejahatan umat Nabi Allah Nuh. Murka, Allah Ta'ala murka dia. Okey, ayat dia nombor 7 surah Nuh. Okey. So al-kulliyah ni maksudnya Al-kulliyah ni maksudnya semua jari. Semua jari. Tapi maksudnya 1 saja. Oh, macam tu. Macam tu. Ya. Janganlah pula kuliah Ustaz Berunduk kuliah semua jari pula. Dalam konteks ni, kuliah ni semua jari. maksud al-kulliyah tu Al-kuliah tu maksud semua. Semua. Kullu. Kalau kullu tu setiap. Kalau kullu semua. Semua. Semua sekali. Kalau kullu tu mana setiap, yang semua. Yang maksud Ustaz semua jari tadi dalam konteks ayat 7 surah Nuh ni. Ya. Betul. Contoh menunjukkan maksudnya semua. semua. Tapi sebenarnya tak semua. Tak semua. Sedangkan luar telinga 1 je kan.
Jadi Tuhan sebut semua tu sebagai sindiran. Sindiran betapa murkanya Allah kepada umat Nabi Allah Nuh ni. Ya, bila Tuhan seru mereka letak semua jari dalam telinga. Ya, mana muat semua. Tapi Tuhan sebut semua sebab hebatnya murka mereka ni. Sampai habis semua jari masuk. Sebab itu nama dia sindiran. Sindiran kan? Sindiran ini dikatakan sindiran kulliyah. Ingat jari ya? Boleh ingat jari? Boleh pergi nombor 2? Nombor 2. Jadi nombor 1 ambil ayat Nuh ayat 7. Ya, tulis nombor 1 Nuh ayat 7. Okey. Muka surat 139. 139. Ingat tu? Kita kena korinah dia. Ni korinah dia. Da'au tu. Saya menyuruh mereka korinah tu. Kerana lepas tu wastausaw siyabahum. Korinah tu. Maknanya korinah tu wastakbaru istikbara, menunjukkan keangkuhan mereka itu sehingga Tuhan menyindir mereka dengan memasukkan semua jari dalam telinga. Tapi sebenarnya satu jari saja masuk, tapi Tuhan kata semua, menunjukkan hebatnya keingkaran mereka kepada seruan Nabi Allah Daud. Jadi dalam bahagian ni dia kata sebut semua maksud satu. Tulis dalam kurangan. Sebut semua jari maksudnya satu. Itlaq al-kull wa iradatil juz'i. Sebut semua maksudnya satu. Asabi'ahum. Asabi'ah tu jari-jari. Asabi'ah tu jari-jari. Jari-jari. Mufrad dia usbu'. Asbu'an ya, jari. Jadi asabi'ahum ni jari-jari. Okey. Okey. Boleh kita pergi pada yang kedua? Yang kedua, lawan pada kullu juz'i. Juz'i ya. Tuan-tuan faham dulu secara rambang juz'i. Ada 6 lagi sempat tak ni? Satu lah ni maknanya. Ni nombor 2. Yalah, maknanya kuliah tu semua. Juz'i ni Satu. Sebut satu maksud semua. Ya tadi sebut semua maksud satu. Boleh tak saya bagi contoh dalam keadaan biasa, dia telah minum air daripada Sungai Pahang. Ini Sungai Pahang tu adalah keseluruhan yang diminum adalah satu sungai. Sesungai itu Segelas air. Itu juz'i ke kuli? Kuli. Okay. Dia minum air Sungai Pahang. Adakah dia minum semua seluruh sungai? Tak. Ya. Betul tu. Okey. Okey. Juz'iyah. Kita ambil Ibrahim ayat 24. Surah Ibrahim ayat 24. Muka surat 141. Surah Ibrahim ayat Alam tara kaifa daraballah. Ayat 24. Muka surat 1. Ini kalau 4 tak kisah, tak ada masalah memang. 1 3 dengan 1 2 tu. Si mata ni pula tak berapa betul.
Penglihatan dia. Okey. Di sini ayat ni Tuhan maksud, adakah tidak engkau lihat wahai Muhammad bagaimana Allah membuat perbandingan satu kalimah yang baik. Kalimatan tu satu kalimah tau. Yang baik seperti pokok yang baik, ya, asalnya tetap, asalnya batangnya tetap, dan wafanuha, dan dahannya di langit. Okey. Maksudnya, cuba tengok di bawah tu. Atlaqallah, nampak tak? Allah telah mengaitkan Subhanahu wa ta'ala lafaz kalimah. Faham tak? Allah telah mengaitkan, mengatakan lafaz kalimah di dalam ayat ini, iaitu kalimatan thayyibah wa qasada biha kalaman katsira. Dan yang dimaksudkan kalimah ni adalah ucapan yang banyak, tapi disebut satu. Sebenarnya maksud ucapan yang banyak. Wahaza, cuba sebut wahaza. Terjemah. Dan ini min bab itlaqil juz'i. Itlaq ni maknanya sebut sikit, sebut satu juzuk. Wa iradatil kulli, dan maksudnya semua. Itu maksud dia juz'iyah. Jadi dalam Quran ni banyaknya majaz Musa yang bentuk juz'iyah ni. Bukan maksudnya satu kalimah. Maksudnya satu kalimah mewakili semua Al-Quran, ayat-ayat Quran itu. Betul tak? Kalau boleh faham, tinggal dulu kita pergi kepada yang ketiga. Ajar, ada apa nak tanya? Jadi yang kedua ni, sebut satu, maksud banyak. Yang pertama tadi, sebut banyak, maksud satu. Ingat gitu je. Tuan-tuan ni balik salin lah. Kalau tak faham, telefon saya 017 655 2061. Okey, surah Ibrahim. Dalam ayat ini Allah kata, wahai Muhammad, engkau lihat tak bagaimana Allah membuat perbandingan seperti satu kalimah yang baik. Perbandingan dia satu kalimah yang baik. Thayyibatan, satu kalimah yang baik, ucapan yang baik, seperti satu pokok yang baik. Ya, asluha, asalnya, akarnya tetap. Ya, pokok tu ada akar kan? Asluha tu asal dia akar lah, tetap. Wa far'uha fis sama, dan dia punya cabang-cabangnya, dahan-dahannya di langit. Macam mana banyak cabang pun, tapi akar dia tetap teguh di bumi. Jadi Tuhan kata satu kalimah seperti satu pokok. Satu pokok tu banyak tak daun? Banyak, tapi Tuhan kata satu pokok je. Dibanding dengan satu kalimah. Tapi sebenarnya bukan satu kalimah. Mana satu pokok tu dibandingkan dengan seluruh ayat Quran tu. Dia sebut satu kalimah mewakili seluruh ayat Quran. Seperti satu pokok yang dahannya sampai ke langit tinggi. Tapi asalnya dari bumi. Ya. Pokok tu dari bumi. Perbandingan. Ya? Tak faham? Dia taukid. Taukid tidak, dia majaz. Dia majaz mana? Dia sindir. Dia menggunakan satu kalimah mewakili seluruh Quran. Nama dia juz'iyah. Dia guna kalimah juz'iyah. Dalam Quran ni disebutkan masalah kalimatan thayyibah. Maknanya satu berbandingkan kalimah yang baik, iaitu la ilaha illallah. Tapi makna keseluruhannya adalah Al-Quran. Ya, makna dia Al-Quran lah. Dia membandingkan Al-Quran itu dengan sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya akan tetap teguh. Ini saya baca dia punya terjemahan. Betul. Dengan cabang
pucuknya menjulang ke langit. Ya. Betul. Al-Quran ni banyak tak? Ayat Quran banyak tak? Mana boleh tak kita banding Al-Quran ni banyak seperti mana pokok-pokok tadi? Dengan Daun-daun yang semua. Tapi dia tak sebut Al-Quran, dia sebut satu kalimah aja. Satu kalimah dia sebut kalimatan thayyibatan. Satu kalimah yang baik dari Quran tu Perkataan itu adalah kalimah Al-Quran. Al-Quran. Tapi Tuhan kata maksud Tuhan bukan satu kalimah. Maksud Tuhan satu kalimah tu mewakili sebut Al-Quran. Tapi dia tak sebut Al-Quran, dia sebut kalimah saja. Itu dia kata sindiran. Itu dia kata juz'i. Sebut juz'u tapi maksudnya kullu. Ya tadi sebut kullu maksud juz'u. Jadi ayat dia kaifa daraba. Yang pertama tadi ayat dia jari-jari. Sekarang ni kita nak suruh anda faham konsep dia dulu. Jadi satu kalimah maksud dia Ya. surah Al-Quran. Ya. Jari-jari pada Ha. jari-jari. Maksud dia adalah Satu kalimah. Satu kalimah tu mewakili the whole Quran. Satu jari-jari tu mewakili terlampau jahat dia tadi. Sehingga Tuhan sebut semua jari. Padahal dia maksud satu je. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada yang ketiga. Ingat, yang pertama jari-jari. mulia. Yang kedua Kalimah. pokok-pokok. Pokok. Yang ketiga ni kita ambil dada. Nasr. Yang ketiga ni nama dia mahalliyah. Yang pertama apa dia? Kuliah. Tajuk dia jari-jari. Yang kedua juz'iyah. Tajuk dia kalimatan thayyibatan. Yang ketiga mahalliyah. Maksud dia tempat. Tajuk dia dada. Tuhan kata, Tuhan sindir kepada Nabi Muhammad, Tuhan telah lapang dada Nabi Muhammad. Ya, maksud dia bukan dada, tetapi bekas apa yang ada dalam dada tu. Ibarat dada ni ibarat bekas, tempat di mana berkumpulnya organ-organ seperti hati. Okey? Organ-organ seperti hati, jantung, limpa, apa semua duduk dalam dada tu. Yang penting tu, anggota penting menjadi manusia pendek umur panjang umur tu. Jadi Tuhan kata, Tuhan menggunakan dada menggambarkan hati sebenarnya, bukan dada. Dada tak ada apa-apa, tapi yang dia majah disindir sini tentang hati tu. Tidakkah kami telah lapangkan hati-hati engkau wahai Muhammad? Ya, tapi dia tak kata hati, dia kata dada. Jadi di sini kita kata mahalliyah. Dia keneng ataupun dia sindir tentang tempat duduknya hati. Okey? Yang tadi Mahalliyah ni kita dia buat maksudnya tempat. Pak, Maksud buat mahal tu maknanya tempat, a place where hati and all kind of component are in the dalam bekas tu. Boleh? Suka. Mentang-mentang kita cakap salah ni suka. Betul lah. Mahal ni mana place? Pi mahali lah, duduk tempat. Itu token dah tu pada Puan Najaf Kalsum. Pi mahali, duduk tempat lah. Jadi ingat, yang tiga berkaitan dengan bekas. Kita ambil kalimah dada, alam nasrah. Boleh kita pergi pada yang keempat? Boleh. Okey. Boleh lagi Ustaz. Boleh lagi? Boleh masuk. Ada lagi ya. Okey. Yang keempat dia kata hal. Hal ni artinya kedudukan. Keadaan. Hal. Ya. Hal di mana keadaan. Yang pertama tadi apa? Kuliah. Yang kedua juz'iyah. Yang ketiga mahalliyah. Yang keempat Haliyah ni keadaan. Kita nampak orang muka putih, kita kata keadaan dia pucat kerana takut nak masuk, takut nak operation ke, takut nak menghadapi PT Asram Mustaqim ke. Itu maksud dia hal. Kita sebut hal. Yang keempat tu hal.
Hal ni kita pakai ayat muka surat 144 surah apa tu Al-Imran ayat 107. Okey. Cuba sebut wa amal lazina, dan ada pun orang-orang yang ibyaddat wujuhum, yang putih muka, orang yang muka putih bukan pucat, muka putih fi rahmatillah, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Okey tuan, kita tengok di situ. Tengok qauluhu, firman Allah fa fi rahmatillah. Nampak tak? Nampak tak tu? Betul baca kena tu fa fi rahmatillah, di dalam rahmat Allah, ai fi jannati. Dalam rahmat Allah tu maksudnya dalam syurga. Dalam syurga. Allati hiya mahallur rahmat. Syurga itu tempat letaknya rahmat. Okey, betul tak? Dengan itu liza bahwa majal, dan dia itu nama majal mursal kerana alaqah dia adalah halia, hubungannya halia, kerana Allah Ta'ala menyebut Ar-Rahman dan dia maksudkan di sini bukan Ar-Rahman tetapi syurga. Nampak betul? Jannati. Okey, tuan-tuan underline rahmatillah tu. Rahmatillah tu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah menggambarkan syurga. Jadi keadaan manusia yang berada dalam rahmat itu, hal keadaan itu sebenarnya menggambarkan syurga. Jadi tuan-tuan ingat, halia iaitu hal manusia yang berada dalam syurga itu adalah menggambarkan tentang syurga. Ya, halia. Ada pula hal yang neraka kan. Jadi ingat, Ar-Rahman memberi makna syurga. Ini halia. Dah ikut nama. Halia menggambarkan keadaan syurga. Ya, digambarkan oleh rahmat. Datang dari orang yang wajahnya putih, duduknya dalam rahmat Allah, maka rahmat Allah itu duduknya di syurga. Jadi di sini Tuhan sebut rahmat, bukan Tuhan sebut apa, rahmat itu Allah describe about syurga. Boleh? Wajah putih tu sini, itu juga sindiran juga. Wajah putih tu maknanya tanda-tanda orang duduk di bawah rahmat Allah. Sebab itu pun boleh kita mazhar juga. Wajah putih menandakan orang tu ceria untuk masuk syurga dan bersih ya. Betul. Jadi ingat wajah putih. Ingat nombor 4. Okey? Wajah putih bersih. Wajah putih menggambarkan keadaan syurga. Okey? Itu hal. Betul tak? Orang tu wajah pucat kesing sebab nak kena bicara. Pucat kesing. Pucat kesing ni orang kamu. Pucat. Orang tak nampak kesing. Kesing lah. Letih lesu kan. Menggambarkan penat. Pucat kesing ya? Oh, mungkin saya silap. Saya dengar kecil-kecil pucat kesing. Oh, lesi tu. Okey. Okey. Yang kelima. Tadi ya. Yang kelima mujawarah. Cuba sebut mujawarah. Mujawarah ni makna berjiran. Daripada jarah kan. Berjiran. Okey. Okey. Tengok ayat ni, ayat dia senang saja.
yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'sim, ya, wala ta'sim. Ya, yatanaza'una fiha, dan ayat lain lagi. Okey, ya. Satu ayat je. Ayat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu sikit. Okey. Sebagai contoh ya, surah At-Tur ayat 23. Ya, ini maksudnya mujawarah. Mujawarah ini maksudnya yatanaza'una fiha ka'san. Yatanaza'un ni tanaza'an. Ya, gelas. Gelas-gelas kan. Yatanaza'un ni mereka macam laga-laga gelas. Karena orang dalam syurga tak ada Allah. Dalam syurga lah. Okay, bila orang dalam syurga ni tuan-tuan, yatanaza'un ni maknanya gelas ni, berlaga-laga ni, minum. La tidak ada perkara lara, wala ta'sim, dan tak ada dosa. Jadi tuan-tuan ingat ayat mujawarah ni, ingat cerita pasal gelas berlaga-laga. Berjiran lah. Berjiran, berlaga-laga lah. Oh, berlaga-laga. Berjiran. Berjiran ni. Kalau jauh-jauh tak boleh berlaga. Jadi bila dia berjiran kan, berlaga kan. Ha? Satu apa? Ayat tu 23. Tak ada lain perkataan tak? Selain daripada berjiran, tak ada lain. Nama dia mujawarah. Mujawarah ni maknanya bila benda tu berlaku, adalah benda tu. Bila orang dalam syurga, maka orang dalam syurga ni penuh dengan nikmat. Faham tak? Nah, itu daripada mujawarah ni macam ikutan lah. When you do this, you get this. Bila you masuk syurga, you akan bertemu dengan nikmat syurga. Jadi sebab. Jadi itu nama dia mujawarah. Bila kita pergi yang tak baik, bila kita pergi buat orang punya atas, kita dapat orang atas. Kan? Bila kita pergi tempat orang yang mesin pukul tukang besi tu, akhirnya baju kita akan kena. Itu dia bagi mujawarah juga. Siapa dengan ni? Jadi maksudnya orang yang berada dalam syurga, mereka sibuk dengan berlaga-laga nikmat minum-minum ni, dan tidak ada lara, tidak ada main-main dalam syurga. Ya, jadi itu nama dia mujawarah. Mujawarah ni artinya Berjiran dia jauh sikit. jauh. Kataan tu. Terjemahlah. Tukarlah kata apa mujawarah ni, kita kata sebab-sebab. Wajadah. Allah, jauh ni. Sebab-sebab boleh tak? Sebab-sebab dah ada dah. Tak apalah, pegang dulu maknanya ada. Mujawarah mujawarah ni maknanya Saling Ustaz kan? dia kata di sini Saling. ha? Saling. Saling melengkapi. Tak juga. Ayakun nasyai'u mujawiran lebih baik. Dia kata ayakun nasyai'u, iaitu sesuatu itu mujawiran, berkaitan dengan sesuatu, bayu terlaku alaihi ismu, maka itulah dia beri nama isim dan kaitan. Ada kaitan lah. Mujawarah ni kaitan lah. Kait-kait. Saling berkait. Pula dah. Saling berkait. Okay. Saling berkait. Boleh? Kalau berjiran jauh mana tu? Jangan kita kata jiran ni jiran tetangga. Tak. Walaupun Kait-kait. Kait-kait. Bila orang masuk syurga, akan dapat tengok gelas-gelas ni, gelas-gelaga sesama dia kan, makanan, minuman enak-enak. Kan? Simpan dulu. Yang ke-6, nak bilang siapa biar. Ingat, yang ke-5 gelas-gelas. Gelas syurga. Yang ke-6 biar. Okay. Okay.
Nah, Sababiyah. Sababiyah. Yang disebut sebab. Ada punya tu. Yang disebut di sini sebab, tetapi yang dikehendaki penyebab. Ya. Okay. Ya. Yang disebut di sini sebab, tetapi yang dikehendaki penyebabnya. Okey. Okey. Fa'idha laqitumul ladina kafaru fadharbar riqab. Surah Muhammad ayat 4. Okey. Yang dimaksudkan, maksudnya bila kamu bertemu dengan orang yang kafir, maka hendaklah kamu pukul leher. Pancung bunuh tu. Pukul leher. Pukul leher tu, ni pukul leher dan pukul hati leher ni. Tapi maksudnya bukan karate, maksudnya pancung. Jadi di sini dia menyebut Allah Taala menyebut, maksudnya Al-Quran menggambarkan tentang pembunuhan. Tetapi menggambarkan pembunuhan melalui pukulan leher, memukul di leher, ya. Dan ini adalah satu ibarat yang keras, satu ibarat yang keras, yang bukan menunjukkan mati, tetapi boleh membawa makna mati. Betul tak? Dia bukan bunuh. Dia kata pukul leher. Pukul leher tu maksudnya mati, tapi bukan memberi makna mati. Itu masuk di sini. Sedangkan pukul leher tu suruh mati. Tapi bukan, kalau dia kata faktulu jelas bunuh, tapi dia kata pukul leher. Macam kita kata, kalau jumpa tikus rendam dalam air, apa maksud tu? Rendam dalam air tu bunuhlah. Kan? Betul tak? Daripada ambil bunuh kan? Pukul dia, pukul dengan hammer mati kan? Seks. Hangatlah buat. Ingat faham tu? Okey, itu yang ke-6 sajalah. Tadi apa makna As-Sababi itu punya perintah? Sebab As-Sababi di sini iaitu ni pukul leher ni menjadi sindiran kepada bunuh. Jadi pukulan Tuhan menyebut di sini, jumpa orang kafir pukul leher. Pukul leher tu sebagai sindiran kepada bunuh. Tapi Tuhan tak kata bunuh, dia kata pukul leher. Sedangkan leher ni adalah tempat pusat nyawa manusia. Betul tak? Pusat nyawa manusia di leher ni. Tapi dia tak sebut faktulu. Kalau faktulu bunuh terus, ni dia sebut fadharbar riqab, penyebabkan mati. Jadi darbar riqab tu, pukul leher dia boleh jadi sebab kepada kematian. Itu nama dia sababiyah. Sababiyah penyebab. Penyebab dia cause of death. Boleh saya nak? Sebab kepada kematian itu as-sababiyah. Maknanya bahasa lembut lah tu. Bahasa lembut. Maknanya Tapi kalau secara literally, orang tafsirkan, maknanya jumpa orang kafir bunuhnya. Literally lah. Maksud saya literally ni bukan menjalani maksud sebenar. Dalam konteks Hasrat ayat ni. Dalam konteks ayat ni kita kena lihat latar belakang ayat dia. Yang ini kita perang Anfal. Ini banyak yang tak tahulah, yang banyak kes yang
Kalau dibunuh nanti tak ada chance dia nak masuk Ekstremis lah maksud saya. Betul. Yang ekstremis kalau Ya, ayat ni lah. translate ayat ni, maknanya bila dia jumpa orang kafir dia pukul leher dia. Kalau dia tulis pukul leher maknanya bunuh lah. Kita kena faham. Macam Tuhan kata watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balad amin. Tuhan sumpah dengan buah tin, buah zaitun, Bukit Tur Sina dan Mekah. Tapi maksud Tuhan bukan buah tin, tapi negara di mana buah tin itu tumbuh. Di mana, negara mana? Baitul Maqdis, Jerusalem, tempat Yahudi kan. Wa zaitun. Zaitun di mana? Baitul Maqdis, Yahudi. Sebab itu Tuhan kata waktu di sini Bukit Tur Sina, bukan buah, tapi tempat. Di mana tempat Tur Sina tu? Siapa dia di Tur Sina tu? Nabi Musa. Siapa dia musuh Islam yang Yahudi. Semua tiga-tiga Yahudi. Lepas tu wahazal balal amin. Dan inilah bumi yang baik untuk kau Muhammad tinggal. Jadi tengok, orang tak faham. Kalau orang faham, Itulah yang terbaik. Yang tengah di perang sekarang tu. ya, sekarang ni hancur habis itu kan. Okay, subhanallah wa bihamdihi. Amin. Subhanallah wa bihamdihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina ya Allahumma la bishmina min bidayah kami sembuhkanlah kami dari segala penyakit. Wa'afina min bala dan jauhkanlah kami dari segala bala. Wala tajal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kurniakanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Wa bil akhirati dan di akhirat juga kebaikan. Dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa barakatuh. Terima kasih.